طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, iaitu daripada kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidi Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita masuk pada perbahasan berikutnya, itulah faslun. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, faslun wa min dhalika al-waswasatu min makharijil huruf wa tanattu'u fiha. Dan termasuk daripada isu berkait dengan waswas ni adalah waswas berkenaan dengan makharijul huruf, makharij huruf, wa tanattu'u fiha, dan sikap melampau yang berlaku padanya. Wa nahnu nadhkuru ma dzakarahu al-ulama bi alfadhihim. Kami menyebutkan di sini apa yang disebutkan oleh para ulama dengan lafaz mereka, Maknanya Imam Ibn Qayyim dinukilkan daripada ulama sebelumnya. Dekat sini dinukilkan daripada Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, Abul Faraj Ibn al-Jawzi, dalam kitabnya Talbisu Iblis. Baik, qala Abul Faraj Ibn al-Jawzi, قد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون آداب الصلاة، وتارة يلبس عليه بتحقيق التشديد في إخراج الضاد المغضوب، قال ولقد رأيت ما يخرج وساقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، والمراد تحقيق الحرف حسب، وإبليس يخرج هؤلاء بزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. Baik. Maknanya, kata Imam Ibn al-Jawzi, Iblis telah melakukan pengaburan. Labbasa Iblis, talbis. Labbasa yulabbisu talbisan. Ini pengaburan ataupun apa kita kata tipu daya kepada orang-orang yang mendirikan solat, sebahagian orang yang melakukan solat dalam makharijil huruf. Ini dalam mengeluarkan huruf-huruf, makharijil huruf, ini dalam mereka nak mengeluarkan huruf-huruf ketika mereka solat. Maka fatarahu yaqul, maka engkau akan mendapati ada orang yang dia mengucapkan alhamdu, macam itulah. Fayakhruju bi'i'adatil kalimah an qanuni adabis salah, sampai dia terkeluar daripada apa? Dia ulang-ulang alhamdu tu, dia nak kononnya dia nak sebut ha tu dengan betul-betul tepat, sehingga dia terkeluar daripada adab solat. Dia duk alham tu, dia ulang. So alhamdu maknanya dia ulang-ulang kononnya untuk dapatkan makhraj huruf yang tepat. So ini talbis iblis, sehingga dia terkeluar daripada qanun adabis solah, dia terkeluar daripada adab solat tu sendiri, undang-undang yang ada dalam solat. Kan, maknanya dalam solat kita tak boleh lah, misalnya maknanya kita mengganggu jemaah lain, ataupun kita tak boleh maknanya berlebihan, dalam dia tak faham, maknanya dia ingat dalam solat tu macam dia belajar kat kelas tajwid, makharijul huruf, nak keluarkan huruf-huruf tu daripada makharijnya, daripada makhraj. Dia jadi maqam, dia pergi tukar maqam ta'lim ataupun maqam ta'allum, dia masuk dalam maqam solat tu, dia pergi import, dia ingat
apa yang dia belajar dalam kelas tajwid, kan, ulang nak keluarkan makhraj huruf tu, dia pergi praktikkan dalam ibadat solat. Jadi sehingga dia terkeluar daripada adab solat. Dia tak ingat dah sebenarnya solat tu bukan tujuan dia untuk untuk kita baru nak test makhraj huruf kan. Solat praktikal, maknanya kita nak baca dengan baca bacaan solat dengan benar, dan untuk kita faham. Jadi wa taratan yulabbisu alaihi fi tahqiqi tasydid fi ikhraj dhad al-maghdub. Kadang-kadang iblis akan mengaburkan dia, individu tersebut yang waswas itu. Ni semua orang yang waswas ni kan. Orang yang tak waswas dia tak jadi masalah kan. Jadi sehingga dia nak mentahqiq tasydid dalam mengeluarkan huruf dhad. Kan. Dia nak apa kita kata maghdub tu, dia dia memberat-beratkan diri dia. Dan aku pernah melihat, kata Ibn Jauzi, aku pernah melihat orang yang sampai di tahap dikeluarkan air ludah dia bersamaan dengan pengucapan huruf. Bersamaan dengan pengucapan huruf dhad. Aku pernah lihat ra'aitu ma yakhruju busaqahu ma'a ikhraji dhad li quwwati tashdidihi. Macam mana tak tahu dia nak keluarkan huruf dhad tu daripada makhraj huruf sampai dikeluarkan air ludah dia. Sedangkan al-murad tahqiqul harfi hasb. Ya, sebenarnya kita belajar makhraj huruf tu untuk semata kita nak apa kita kata apa, kita hanya nak ucapkan huruf itu secara benar. Wa iblis yukhriju haula bi ziyadati an haddi tahqiq. Iblis dia mengeluarkan orang-orang yang kena waswas dalam makhraj huruf ni dengan tambahan daripada had tahqiq. Sepatutnya kita belajar kan apa yang sampai tahap yang kita mampulah. Kalau kita tak mampu dah kita dah belajar, kita tak mampu dah nak keluarkan huruf, nak ucapkan huruf dhad tu dengan tahqiq, dah itu je yang kita mampu, tak payah kita nak berat-beratkan diri. Itu kita macam orang yang tak boleh nak ucap ra kan. Ra, disebut ra jadi ra kan. Jadi dia tak boleh paksalah. Kalau dia dah tak mampu, maksudnya itu saja yang dia kena amalkan atau dia kena buat. Maksudnya dia tak perlu lebih pada had. Kalau dia lebih pada had, dia boleh masuk dalam kategori ghulu, melampaui batas. Dan sebab itu Imam Ibn Jauzi kata kat sini, apa sahaja yang keluar daripada ziyadah an hadith tahqiq, tambahan berlebihan daripada batasan tahqiq. Batasan tahqiq maknanya tujuan sebenar kita belajar tajwid, belajar macam mana nak keluarkan makhraj huruf itu, sekadar kita dapat membaca dan menyebutkan huruf itu dengan benar, bukannya melampau-lampau. Jadi iblis ni dia tambahkan benda tu, wa yashghaluhum bil mubalaghah fil huruf, dan dia menyibukkan orang-orang ini dengan melampaui batas dalam huruf ni, sehingga menyibukkan mereka hanya fokus pada huruf, menyibukkan mereka daripada memahami tilawah. Wa yashghaluhum bil mubalaghati fil huruf an fahmi tilawah. Maknanya sampai tahap dia lupa dah tujuan dia baca Quran tu sebenarnya untuk faham, bukan dia hanya duk fokus dekat makharij huruf saja. Duk ba magdu mag macam tu kan kadang-kadang yang Ibn Jauzi kata ni dia sampai keluar air liu. Macam mana kita tak boleh nak bayang. Kenapa tak pasti macam mana nak huruf nak keluar huruf dhad tu sampai keluar air liu, sampai ludah. Jadi ini adalah satu benda yang melampau. So jadi kalau kita belajar tajwid, jangan sampai tahap tu lah, sampai waswas. Itu kita kata ni waswas lah, waswas dalam makharijul huruf. Baik, sampai kita lupa daripada apa tujuan kita baca Quran tu. Sampai kita baca Quran ni tujuan tu faham, kan? Untuk kita faham Quran, untuk kita tadabbur. Bukannya tujuan kita baca Quran ni untuk membelik-belikkan lidah kita, ataupun membelik-belikkan kerongkong, ataupun
memberat-beratkan kerongkong kita tu sampai tahap kita jadi takalluf, tasannu', tanattu'. Jadi memberat-beratkan, jadi menyusah-nyusahkan. Wa kullu hadhihi alwasawis min iblis. Tu kata Imam Ibn Jauzi, semua was-was ini datang daripada iblis. Saya tak nak teringat lagi sebahagian masyayikh kami di Madinah dulu, mereka sebut juga termasuk daripada talbis iblis, was-was daripada iblis adalah menyibukkan qari, orang yang baca Quran tu, daripada faham Quran, sehingga mereka nak membaca Al-Quran tu dengan terpaksa kena kening tu kena sampai tahap kita kata mengerutkan kening kan. Sampai tu kadang-kadang tu sampai kita tengok yang baca tilawah Quran tu sampai tahap macam mana tau, buat macam tu kan, buat macam ni, buat macam tu, jadi nak keluarkan huruf tu. Yalah, itu adalah mazahir, ciri-ciri kita kata membuat al-mubalaghah, melampau kan, maknanya melampau dalam mengeluarkan makhraj huruf-huruf. So itu masuklah dalam praktiknya orang yang baca Quran dengan tarannum tu, masuk sampai tahap mereka nak kena macam menjerit-jerit, dan sampai tahap mereka memberat-beratkan. Sedangkan Al-Quran ni bukan turun untuk kita memberat-beratkan. Jadi Allah Ta'ala tak turun Quran ni untuk kita memberat-beratkan, menyusah-nyusahkan diri kita. Faqra'u ma tayassara min. Allah SWT suruh baca Quran ni apa yang mudah. Sedangkan kita baca yang mudah untuk kita baca, maknanya yang mudah juga untuk kita baca kan. Maksudnya yang kita nak mentahqiqkan tilawah, untuk membaca, kita nak dapat pahala tilawah itu, di mana Quran itu kita baca untuk muta'abbidu bi tilawatihi, kita baca untuk kita beribadat dengan bacaannya, dan untuk memahami bacaan yang kita baca. Ladina atainahumul kitab, innal ladina yatluna kitab Allah haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu sebenar-benar bacaan tu, sebahagian orang dia faham sebenar-benar bacaan tu hanya baca dengan tajwid yang betul. Sebenarnya haqqa tilawatihi dalam ayat surah Baqarah kan. Jangan cek balik. Allah Ta'ala sebut apa dia dalam ayat tu, haqqa tilawatihi ulaika yu'minu bih, ulaika yu'minuna bih. Ambil ayat tu dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Al-Baqarah ayat 121. Baik, kalau kita tengok ayat ni dalam tafsir At-Tabari disebut apa? Alladzina atainahumul kitab, ini humul mu'minuna bi rasulillah wa ma jabi'an sahabi. Orang yang diberikan kitab ni maknanya merujuk kepada para sahabat Nabi yang beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada sunnah Nabi. Kan? Alladzina atainahumul kitab, yakni ditafsirkan oleh Qatadah, iaitu para sahabat Nabi yang beriman kepada kitab Allah dan membenarkannya. Kan? Dan ada juga ulama tafsir mengatakan ayat ini merujuk kepada ahlul kitab, Bani Israel, di kalangan Bani Israel yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Rasul mereka, dan beriman juga kepada Nabi Muhammad. Baik, haqqa tilawatih ni, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah, sebenar-benar bacaan. Kata ulama tafsir, makna zalika yattabi'unahu haqqa tiba'ihi, yakni orang yang baca Al-Quran dengan benar-benar mengikutinya. Sebab tu Ibn Abbas kata yattabi'unahu haqqa tiba'ihi, dia ikut apa kandungan Quran tu. Maksudnya dia kena faham lah. So kalau kita buka dalam kitab tafsir, majoriti ulama tafsir maksudkan yatlunahu haqqa tilawatih bukan terbatas pada baca tajwid saja, baca ikut hukum tajwid, tak, bukan itu kan. Itu satu maksud, tapi bukan itu saja maksud dia. Bukan itu maksud yang bahkan bukan itu maksud yang paling tinggi, paling utama. Baik. Sebab itu kata Ibn Abbas, yatlunahu haqqa tilawati,
yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haram walau yuharrifunahu. Subhanallah. Ibn Abbas kata, orang yang baca Quran ni dengan sebenar-benar bacaan, sebenar-benar tilawah, orang yang menghalalkan perkara yang dihalalkan Quran. Orang yang mengharamkan perkara yang diharamkan Quran. Yang diharamkan Allah lah kan. Wala yuharrifunahu. Dan orang yang dia tak tahrif, dia tak seleweng ayat Quran. Ini yang baca betul-betul. Ibn Abbas juga kata wala yuharifunahu an mawadhi'ihi. Dia tak mentahrif ayat Quran tu daripada tempatnya. Itu majoriti tafsiran salaf. Kita tengok ada tak tafsiran salaf yang kata hanya tajwid saja, baca dengan jaga hukum tajwid. Kalau buka dalam tafsir Tabari boleh kita boleh dapati tak ada. Yang dimaksudkan haqqa tilawatihi amalan bihi, kata Mujahid, beramal dengan Quran. Sebab dalam bahasa Arab apa dia kita kata tilawah daripada perkataan tala kan. Tala maknanya tabi'a. Jadi itu kata yatlunahu haqqa tiba'ihi, ikut. Kan? Sebab itu kata Mujahid yattabi'unahu haqqa tiba'ihi ya'maluna bihi haqqa amalihi haqqa amalahu. Cuba buka dalam tafsir At-Tabari, semua sebut benda yang sama, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram yang ada dalam Quran. Baik, tetapi kita tak nafikan juga maksud haqqa tilawatihi juga ditafsirkan oleh ulama salaf yaqra'unahu haqqa qira'atihi. Bukan kita kata tak betul membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatihi ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Ja'far At-Tabari bagi sebahagian pendapat ulama tafsir. Tetapi Imam Ibn Jarir At-Tabari dia tarjihkan tafsir yang paling tepat. Kata dia والصواب من القول في تأويل ذلك أنه بمعنى يتبعونه حق تباعه من قول القائل ما زلت أتلو أثره إذا اتبعه أو إذا أتبع أثره لإجماع الحجة من أهل تأويل على ذلك تأويله. Bahkan Ibn Jarir At-Tabari kata tafsir bagi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ni tafsirnya adalah orang yang ikut bacaan Quran tu, maknanya orang yang amalkan, orang yang halalkan apa yang Quran halal, orang yang haramkan apa yang Quran haramkan, orang yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ini berdasarkan ijma', maknanya hujjah daripada ahli tafsir yang mentafsirkan hal tersebut. Maknanya tafsir yang paling tepat sekali haqqa tilawatihi maknanya apa? Bacaan dengan mengamalkan isi kandungan dia. Bukan semata-mata baca dengan menjaga huruf-huruf dia sahaja. Sebab itu kita kata yang mana lagi kita nak kena beri perhatian. Belajar tajwid sampai tak ada benda dah kita belajar tajwid je ke, ataupun kita belajar tajwid sekadar kita untuk tahqiq makharijul huruf, tahqiq huruf-huruf, hak-hak huruf dan sebagainya, dan kita fokuskan pada tafsir dan tadabbur. Tafsir, belajar tafsir lah. Maknanya kalau kata hidup kita ni, okey, dalam fasa kehidupan kita ni, kita makan masa, mungkin orang berbeza-beza. Ada yang berusia mungkin dia baru nak belajar Al-Quran, ada mungkin yang mu'allaf baru nak kenal Islam. Dia berbeza-beza lah. Mungkin dia ambil masa berbeza-beza lah. Orang tu dia nak belajar Quran, belajar tajwid. Okey, ada orang yang dia belajar tajwid 1 tahun dia boleh faham dah tajwid. Dia boleh ucap, dia baca Quran pun dah okey. Ada orang mungkin dia perlukan 2 tahun, ada orang mungkin dia perlukan 3 tahun, ada orang mungkin dia perlukan masa yang singkat, 3 bulan, 4 bulan dia boleh kuasai tajwid, dia boleh baca Quran lah. Dia boleh baca Quran tu macam orang Arab baca. Simple lah kita nak mudah faham kan. Maknanya dia sampai tahap dia boleh baca Quran dengan lancar dan dengan kita kata dengan lisanul arabi, maknanya bila dia baca tu keluar huruf tu, huruf yang diucapkan oleh orang Arab, walaupun ada slang Melayu ke apa ke, Melayu Jawa ke apa, tak kira. Yang penting kita
baca tu kita telah memberikan hak-hak huruf. Okey, katakan orang yang paling singkat dia boleh belajar tajwid ni mungkin 3 bulan. Ada orang yang advance. Tapi kebanyakan kita di Malaysia ni advance lah. Tajwid memang terbaik lah. Kita tak boleh nafikan lah. Memang kalau kita pergi mengaji dekat tanah Arab pun, orang Arab pun respect lah. Orang Melayu ni Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, lidah dia tu dia boleh adapt dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa dia, bukan bahasa ibu dia, antaranya bahasa Arab. Tetapi kalau kita tengok balik, bahasa Arab ni sebenarnya seluruh dunia boleh adapt. Seluruh kaum, seluruh bangsa boleh adapt. Buktinya kalau kita pergi di merata-rata dunia, maka semua orang boleh baca Quran. Tak kira peringkat usia, tak kira bangsa dia, tak kira apa pun, sekali status dia, semua orang boleh baca Quran. Sebab apa? Lidah tu maknanya Allah Ta'ala mudahkan Al-Quran ni. Allah kata walaqad yassarna lil Quran wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dibaca. So maknanya Allah Ta'ala mudahkan. Waqad yassarna al-Quran lidzikri. Dia waqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang mana Allah Ta'ala mudahkan, mudahkan kita kata apa, bacaan tu kita boleh bacalah. Baik, jadi maknanya kalau dalam tempoh usia kita ni maknanya belajar tajwid tu hanya sekadar untuk mentahqiqkan huruf-hurufnya, mentahqiq hak-hak makharijul huruf. Belajar tentang hukum-hukum tajwid tu bukan kita kata tak penting untuk kita baca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Cuma bukanlah ianya adalah dia hanyalah ilmu yang berbentuk wasilah. Dia bukan ilmu al-ghayah. Faham tak? Wasilah maknanya dia hanya alat. Dia bukan ghayah, dia bukan tujuan. Tujuan kita belajar Quran, tujuan kita belajar tajwid untuk kita baca Quran dengan betul. Dan untuk kita faham. Quran diturunkan untuk liyadabbaru ayatihi, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Bukan semata-mata kita baca ataupun kita hanya semata mendendangkan melagukan Quran, kemudian kita bertanding, kemudian hanya bertanding, kemudian kita orang yang pertama sekali yang tak ikut apa yang Quran cakap. Kan? Allahul musta'an. Itu kita kata bahaya. Jadi itu tafsiran salaf. Maknanya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, bukan semata-mata baca dengan tajwid. Tapi baca menghalalkan apa yang Quran halal, apa yang Quran haramkan, ikut apa kandungan Quran tu. Itu yang paling penting. Jadi kita kena perbetulkanlah persepsi masyarakat kita. Bila disebut Al-Quran dia faham kena belajar Quran ni sampai mati tajwid je. Itu yang jadi masalah orang kita. Kalau dia hidup 70 tahun, dia 70 tahun duk bincang pasal tajwid, tapi tak pernah nak naik sikit, advance sikit, belajar tafsir ke kan, apa dia tadabbur kan. Tu kita kata daripada tafsir lah. Tadabbur tak boleh datang melainkan dengan tafsir kan. Kan paling kurang kita kata takkanlah itu saja tahap dia. Dia hanya nak bincang tentang lafaz-lafaz Quran, makharijul huruf, tapi bila tanya dia apa maksud ayat ni, saya tak tahu. Saya hanya tahu hukum tajwid. Dia boleh cerita tentang hukum tajwid tu detail, tapi bila kita tanya makna ayat, saya tak tahu. Jadi ini adalah kerugian paling besar lah. Kerugian paling besar bagi orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tak faham. Maksudnya ada usaha lah. Kalau kita baru nak belajar Quran, mesti tanamkan cita-cita untuk faham Al-Quran. Belajar tafsir dia. Belajar usul tafsir. Belajar kita kata apa, lepas belajar tajwid tu naik sikit-sikit lah, step by step. Ikutlah nasihat guru-guru kita kan. Baru mula belajar Quran, baru bertatih baca, mengenal huruf dan sebagainya, kita ikut dulu tahap dia. So jangan tergesa-gesa waktu tu kita terus nak melangkau kita kata step ataupun marhalah yang ditentukan oleh guru kita. Jangan kita mandai-mandai kan. Maknanya takut nanti kita terbabas. Duk syok dengan tafsir tapi baca Quran tak betul lagi. So kena perbetulkanlah baca Quran tu bagi betul. Ada kekurangan dan sebagainya, kita elokkan dengan kita terus belajar kan. Baik. Wa qala Abu Muhammad ibn Qutaibah fi Mushkil al-Quran. Jadi yang tadi tu kita sebut dia memang talbis iblis lah, waswas daripada iblis, talbis iblis, waswas daripada iblis.
قال أبو محمد بن قتيبة في مشكل القرآن: وكان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم تكلف ففهموا فحفوا في كثير من الحروف وزلوا وأخلوا، ومنهم رجل ستر الله عليه من العوام بالصلاة وقربوا من القلوب بالدين، فلم أرى في من تتبعت في وجوه قراءته أو تتبع في وجوه قراءته أكثر تقليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدع في نظيره، ثم يؤسل أصلا ويخالفه إلى غيره بغير علة، ويطول في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحلية طلب هيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراده في المد والهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام وحمله المتعلمين على المذهب الصعب وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييقه ما فسحه ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها. في أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا توجد بها. وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه أو اتم بإمام يقرأ أن يعيد، ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين هم بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل. Baik. So Ibn Qayyim kata kat sini apa yang dinukilkan daripada Ibn Qutaybah dalam Mushkilul Quran. Baik, dia kata dulu dia kata manusia membaca Al-Quran sesuai dengan dialek, lahjah bahasa mereka masing-masing. Maknanya dalam bahasa Arab lah. Kemudian datanglah generasi pengganti mereka, iaitu orang-orang yang tinggal di berbagai kota dan juga bangsa-bangsa ajam yang bukan Arab, tidak memiliki tabiat bahasa Arab dan ilmu tentang takalluf. Mereka keliru dalam mengucapkan banyak huruf. Mereka menyerah lalu mengabaikan. Di antara mereka ada seseorang yang kekeliruannya ditutupi oleh Allah di mata orang-orang awam dengan kesalehannya dan didekatkannya kepada hati orang banyak dengan agamanya. Tetapi saya tidak pernah melihat di antara orang-orang yang pernah saya pelajari cara membacanya yang lebih campur aduk dan banyak keliru daripada dia, sebab dia menggunakan makhraj dari huruf yang semisalnya kemudian membuat patukan baru yang berbeza dari lainnya tanpa alasan. Dalam mengucapkan banyak huruf dia membuat makhraj baru sekadar berdasarkan pendapat-pendapat. Dalam qiraatnya dia membuang mazhab qiraat yang ada di kalangan orang Arab dan Hijaz, qiraat Hijaziyah, Hijazi, dengan berlebihan dalam melakukan mad, hamz, isba', ifhash, idja' dan idgham, serta membawa para pelajar kepada mazhab qiraat yang sukar. Dia menyulitkan umat dalam hal yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Subhanahu wa ta'ala, serta menyempitkan mereka dalam hal yang dilapangkan olehnya. Yang menghairankan, dia mengajar orang mazhab-mazhab qiraat ini tetapi melarang melaksanakan solat dengannya. Lalu di mana qiraat ini harus digunakan jika tidak boleh dibaca dalam solat? Baik, Ibnu Uyainah, ini Sufyan bin Uyainah berpendapat bahawa siapa membaca Al-Quran dalam solat dengan huruf yang seperti diajarkan oleh orang tersebut, yakni qiraat yang berbeza atau qiraat syadz atau qiraat yang ghairu mu'tabarah, yang tidak mu'tabar, atau bermakmum kepada seorang imam yang membaca dengan qiraat orang tersebut, maka dia harus mengulang salatnya. Banyak para tokoh kaum muslimin yang menyetujui pendapat Ibnu Uyainah ini, di antaranya Bishr bin Harith dan Imam Ahmad bin Hanbal. So di sini Ibnu Qutaybah disebut dalam Mushkilul Quran tentang orang yang punca jadi masalah dalam was-was terhadap makharij huruf ni adalah antaranya kerana ramainya orang bukan Islam masuk Islam, kalau orang ajam, dan mereka tak biasa dengan tabiat bahasa Arab, dan kemudian mereka membuat kaedah-kaedah tersendiri, bacaan dengan makhraj huruf-huruf tersendiri, tidak mengikut kita kata dawabit ataupun disiplin dalam ilmu. Kita kata waktu awal lah, sebelum disusun lagi ilmu tajwid tu kan, sebelum disusun ilmu berkenaan dengan bahasa Arab ni, yang bahasa Quran yang diturunkan bahasa Quran ni, jadi adalah beberapa perkara-perkara yang mengelirukan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita hari ni jaranglah kita nak dengar benda-benda yang pelik-pelik ni dalam bacaan Quran, kerana kita lihat juhud ulama-ulama Islam di kalangan hafazatul Quran, di kalangan hafal Quran, pembaca Al-Quran sangat-sangat banyaklah, sangat-sangat institut
apa dia juga mahat-mahat tahfiz, kemudian pakar-pakar Al-Quran ni sangat-sangat banyak, dan alhamdulillah kita ni adalah nikmat Allah SWT. Bentuk penjagaan Allah SWT dekat atas Quran adalah dengan setiap waktu dan setiap zaman dan setiap tempat itu ada kita kata orang-orang yang mahir dalam bacaan Quran. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di kita di Yayasan Taklim ni pun kita banyaklah maknanya program-program pengajian. Kalau kita tengok daripada kelas yang start daripada kelas fizikal tu, daripada dulu lagi Yayasan Taklim memang banyak kelas-kelas apa tajwid dan apa bahkan ada tak salah kelas qiraat tu kan. Qiraat pun ada, kalau tak salah saya tak pasti sama ada dalam program diploma ataupun dalam program advanced diploma ke ataupun program yang berlainan, tapi ada antara yang pakar maknanya dalam bidang ni yang mengajar di Yayasan Taklim adalah guru kami Dr. Nick Nick Saiful Azizi. Itu antara yang diketahuilah mempunyai kepakaran dalam ilmu Quran, dalam qiraat dan sebagainya. Kita alhamdulillah kita bersyukur maknanya ramai maknanya bukan kat Malaysia ni boleh kata ramailah yang memiliki kemahiran dalam ilmu qiraat dan sebagainya. Jadi dari isu-isu macam ni kita tak boleh nak ulas panjanglah. Kita kena rujuk pada pakar dia. Tapi yang ni secara umumnya Imam Ibnul Qayyim dia sebut adalah zaman selepas zaman maksudnya tersebarnya Islam ni masuk ke negara-negara yang bukan Arab, tersebarnya Islam ni di pelbagai wilayah. Jadi adalah golongan-golongan yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan apa kita kata tabiat dalam bahasa Arab tu. Maknanya mereka membuat kaedah-kaedah tersendiri yang bercanggah dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, dan itu menimbulkan perkara-perkara yang kita kata adanya kiraat-kiraat yang syadz, yang apa kita kata ataupun yang bercanggah dengan dari sudut perkara yang maknanya mereka melampau-lampaulah dalam perkara-perkara yang tertentu, macam Imam Ibn Qayyim tersebut tadi, berlebihan dalam melakukan mad, hamz, isbah, ifhash, idja' dan idgham. Itu semua adalah perbahasan dalam ilmu tajwid dan ilmu Quran lah. Ilmu kita kata sebahagian ulama masukkan dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Maknanya dia kalau kita buka dalam ulum Quran, tajwid tak masuk dalam ulum Quran. Tajwid ni dia khas, spesifik. Sebab itu kalau kita tengok kalau kita mengaji ulumul Quran, tajwid tak masuk dalam ulumul Quran. Tajwid ni dia ilmu yang separate, yang dia dipisahkan. Maknanya dia kalau kita perhati balik, tajwid ni dia daripada bahasa Arab. Dia daripada, sebab kita bincangkan macam mana kita nak keluarkan huruf-huruf, kita nak nutq, kita nak ucapkan, nak baca Quran, sebab Quran turun dalam bahasa Arab, jadi kita kena tahu macam mana orang Arab sebut huruf-huruf tu. Maknanya itu kita kata adanya ilmu tajwid dan tajwidul Quran. So dia tak masuk dalam kategori ulumul Quran, ilmu Quran, tetapi dia sebenarnya dalam ulumul Arabiyah. Itu asal dia. Tetapi bila kita dah berkembang dan bila dah zaman bersilih ganti dan orang dah anggap maksudnya ilmu tajwid tu adalah sebahagian daripada ilmu Quran. Jadi dia secara urufnya tak ada masalah lah. Tapi secara taksil, secara prinsip asas, kalau kita buka, sebab tu siapa yang buka mengaji ulumul Quran tak ada bab tajwid. Tak ada bab tajwid. Ulum Quran cerita pasal sejarah pengumpulan Quran, pembukuan Quran, mushaf, sejarah mushaf, kemudian cerita tentang asbab nuzul, cerita tentang Makki Madani, cerita tentang madrasah tafsir dan sebagainya, tapi tak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid tak ada. Jadi boleh kita kata dia masuk dalam ulum Quran, mungkin dia cabang daripada ilmu qiraat, ilmu qiraat ataupun tak pasti. Saya ilmu qiraat ataupun bahasalah dia masuk dalam ilmu ulumul Arabiyah. Wallahu taala a'lam. Baik. Jadi وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقتهم وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيها فإذا رأوه قد اختلف في أم الكتاب 10
وفي 100 آية شهران وفي في 7 طوال حولا، ورأوه عند قراءته ما إلى الشدقين دار الوردين والراشح الجنبين، توهموا أن ذلك لفضيلة في القرآن وحذقه بها، وليس هكذا كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خيار السلف والتابعين ولا قراء العالمين، بل كانت سهلة المصلحة. Baik. Ini Imam Ibn Qayyim sentuh tentang salah faham terhadap kemudahan yang syarak berikan terhadap ketika membaca Al-Quran. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim, ini penting yang ni kita kena sebarkan perkataan Imam Ibn Qayyim ni kena sebarkan. Orang-orang awam sangat-sangat rindukan dan sangat menyukai, sangat menyintai bacaan Quran ni. Betul tak? Orang awam memang suka baca Quran ni. Kita nak kata apa, memang itulah Allah Ta'ala bagi kecintaan dalam hati hamba-hambanya terhadap kalamnya. Kan? Orang awam memang suka bacaan Quran. Tak kira apa level dia. Baik. Kan? Baik, dan apa yang menjadi penyebab mereka sangat cintakan Quran ni antaranya adalah mereka melihat kadar kesulitan dan lamanya seseorang pelajar untuk belajar kepada guru qiraatnya, guru tilawahnya. Mereka melihat pelajar tersebut mempelajari Al-Fatihah selama 10 hari, mempelajari surah yang mengandungi 100 ayat selama sebulan, belajar surah-surah Sab'ut Tiwal selama 1 tahun. Mereka juga melihat ketika dia membaca Al-Quran, kedua sudut mulutnya miring. Tengok orang baca Quran tu sampai mulut dia tu macam tu kan. Kedua urat lehernya mengencang. Maksudnya sampai tahap nampak urat-urat leher dia apa semua. Kan? Dan dahinya sampai berkeringat. Ada orang yang baca Quran tu sampai berpeluh. Kita tengok pun hebat kan. Mereka menyangka itu semua disebabkan oleh keutamaan fadilat qiraatnya, bacaannya dan kepandaiannya. Orang awam ingat itulah kemahiran dalam baca Quran. Kalau orang tu boleh baca sampai terkeluar biji mata, sampai terkeluar kongkong, sampai berkeringat, sampai apa kita kata nampak urat-urat leher, dia bagi dia orang awam, pandangan orang awam, inilah orang yang mahir dan hebat dalam baca Al-Quran. Itu dia punya neraca dia. Ini Imam Ibn Qayyim sentuh. Padahal hal tersebut mereka menyangka itu semua adalah disebabkan fadilat dan keutamaan Quran dan kepandaian orang tu. Padahal qiraat Rasulullah SAW, bacaan Rasulullah SAW dan para tokoh dari kalangan ulama salaf tidak demikian. Tidak juga bacaan qiraat para tabi'in, ahli qiraat di kalangan ulama yang mengamalkan ilmu qiraat mereka mudah dan tidak sulit, tidak tergesa-gesa, tidak kita kata ataupun qiraat mereka itu adalah mudah. Macam kita tengok orang imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi baca Quran lah. Dia tak ada lah sampai sampai dia berkerut. Dia baca relax. Itulah contoh kita kata bacaan macam mana bacaan para nabi dan juga sahabat, tabi'in dan salafus soleh. Bukan macam bacaan orang yang mutaakhir ini sampai tahap sampai tahap kita tengok tu kadang-kadang serabut kita tengok apa benda ni. Ni tengoklah pasanglah tilawah kan. Baru-baru ni pasang tilawah. Pasal depa buat tilawah baru-baru ni. Kita pun sajalah nak tengoklah tilawah kan. Macam anak-anak terkejut. Anak-anak dia biasa, anak-anak 3 tahun dengan apa yang setahun tu terkejut dia terkejut sebab dia tak pernah dengar kan. Dia tak pernah dengar bacaan orang baca Quran. Selalu dia dengar apa dia kita kata baca, kita duk selalu dia duk dengar kita baca, kita pasang imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi kan, kita duk pasang qari macam qurra macam Syekh Mishari, Minshawi apa semua tu relax je kan. Dia dengar bacaan Quran tu dia relax, tapi sekali dia tengok tilawah Quran yang tandingan ni terkejut. dia macam dia tak pernah tengok kan. Yang setahun tu lagi dia memang tak pernah tengok, yang jarang kan, dia pun jarang tengok kan. Jadi depa pun apa benda macam kita pun nak tergelak kan tengok budak-budak. Maksudnya dia orang fitrah kan, maknanya dia orang tengok tu macam apa benda menyusahkan kan.
Apa benda yang sampai tahap boleh kan? Kejut dia orang. Jadi kita pun macam anak-anak yang 3 tahun tu, yang 3 tahun tu dia dah boleh, dia tanya-tanya sikit, kita bagi tahulah kan. So kita bagi tahu bacaan Quran ni sebenarnya mudah kan. Bukan disulit-sulitkan, takalluf, tanattu', disusah-susahkan, diberat-beratkan sampai macam Imam Ibn Qayyim sebut tadilah, sampai nak kena bibir tu nak kena muncung sampai muncung semuncung-muncungnya lah kan, sampai buruk lah kita tengok muka tu, sampai ataupun kita tengok tu yalah kan, kita tengok tu pelik sangat kan. Adakah dulu pun ana sebelum ana masa kecil dia sama juga, ana bila ana tengok anak-anak Ustaz sampai meneran ana teringat balik waktu kecil-kecil tu, kita pun pernah terfikir benda ni kan. Kita fikir, kita tengok anak kita, reaksi anak kita yang kecil ni, kita pun teringat balik. Dulu pun kita terfikir juga. Benda yang kita terfikir, adakah Nabi SAW dan para sahabat baca Quran macam ni? Kan? Kita terfikir juga macam mana Nabi berdakwah. Kan? Nabi pergi dekat bertemu dengan orang musyrikin, takkan Nabi baca macam tu kan? Waktu tu ana bodoh-bodoh kan. Kita bodoh-bodoh pun kita boleh fikir. Takkanlah Nabi pergi dekat pasar, Nabi pergi duduk baca gitu kan. So macam kita terfikir kan. Takkanlah sahabat Nabi nak pergi buka pergi berperang kemudian nak berdakwah dekat orang-orang wilayah-wilayah baru, takkanlah dia orang baca macam tu kan. Macam pelik macam rasa macam tak betul ni. Kita fikir kan, Nabi kita belajar dan kita pun pendapat masyayikh kita, guru kita pun benda yang sama kan. Dan benda tu pernah guru ana pernah ingat lagi Syekh Muhammad Ayub rahimahullah. Syekh Muhammad Ayub Syekh Muhammad Ayub tu kita kata kita pernah belajar dengan Syekh Muhammad Ayub di Universiti Islam Madinah. Dia ajar kita Quran. Maknanya dia ada sebut benda ni lah. Maknanya tak ada bukan sampai tahap takalluf tanattu', maknanya tak sampai takalluf dan tanattu'. Dia tegur benda ni kan. Maknanya bukan sampai tu. Bila ditanya tentang bacaan sebahagian qari yang tersebar ni, disebut benda tu adalah benda yang kita kata muhdatsah, benda-benda yang muhdatsah, yang tidak ni kan. Seorang lagi anda tak ingat Syekh apa nama dia Syekh tu. Kemudian ada beberapa fatwa ulama juga, banyaklah dah tersebar dah ulama-ulama di kalangan qurra sendiri kan. Maknanya dia bukanlah sampai meneran tu kan, sampai macam kita kata apa benda dia ni nak baca Quran ke nak meneran nak meneran kan, kita kata yalah benda tu kita kata mencacatkanlah apa kita kata tujuan sebenar kita baca Quran. Jadi sebab itu Imam Ibn Qayyim kata ini kaedah. Maknanya kita tengok adakah para sahabat dan Nabi SAW baca macam tu. Adakah riwayat yang menyebutkan mereka baca sampai nampak urat leher mereka, sampai kening mereka tu berkerut, sampai meneran-neran, sampai kita kata muncung mulut mereka tu sampai semuncung-muncungnya. Tidak. Yang kita lihat mereka baca dengan bacaan yang tenang. Dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suka bacaan yang dengan nada yang sedih maksudnya yang mengalirkan air mata. Maknanya dengan nada yang sedih tu kita kata disunnahkan. Tetapi dengan cara yang muhdatsah, dengan cara yang dia reka-reka macam kita tengok kebanyakan qurra ni, maknanya yang itu yang kita kena hati-hatilah, kena hati-hati. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian waqala al-Khallal fil Jami' an Abi Abdullah annahu qala la uhibbu qira'ata fulan. يعني هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة وكرهها كراهية جديدة وجعل يعجب من قراءته وقال لا تعجبني فإن كان رجل يقبل منك فانهه. Baik. Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal, murid Imam Ahmad, dia riwayatkan riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya dia berkata saya tidak menyukai bacaan fulan. La uhibbu qira'ata fulan. So kat sini satu benda yang kita kena bezakan. Bila kita tak suka bacaan orang tu, bukan maksud kita tak suka Quran. Tak, kita tak suka cara bacaan dia. Kita tak suka. So Imam Ahmad pernah dengar bacaan yang macam ni. Bacaan yang macam Ibn Qutaybah sebut tadi. Bacaan yang kita kata apa yang kita kata yang sampai urat leher tu apa ternampak sampai berkeringat, sampai kita kata nampak urat-urat leher, kemudian sampai muncul mulut tu. Imam Ahmad pernah dengar orang baca Quran macam tu. Kemudian Imam Ahmad kata aku tidak suka bacaan fulan. Aku tak suka bacaan fulan. Baik.
Maksudnya yang seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, dan sangat dibencilah, mana tak suka, dan sangat di apa, benda tu sangat apa dia kita kata apa, dibencilah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pun pernah mengatakan la yu'jibuni, la yu'jibu min apa dia kita kata la tu'jibuni, bacaan itu tak aku tak suka, aku tak mengagumi. Bahkan Imam Ahmad kata fa idza kana rajulun yaqbalu minka fanhahu, kalau apa ada seorang datang kepadamu dengan bacaan macam tu, maka laranglah dia. Baik, kita bila dengar macam tu, kita pun tak jadi dengar. Kita tutup, baik buat benda lain kan. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Mubarak, wa hukiya 'an Ibnu Mubarak 'an Rabi' bin Anas annahu anahahu anha. Baik, diriwayat daripada Ibnu Mubarak daripada Rabi' bin Anas bahawa dia melarang qiraat tersebut, dia melarang bacaan macam tu, bacaan yang takalluf tadi, tamattu'. Baik. Kemudian waqala al-Fadl bin Ziyad inna rajulan qala li Abi Abdillah fama atruku min qira'atihi qala al-idgham wal kasr laysa yu'rafu fi lughatin min lughatil Arab. Baik, Fadl bin Ziyad pernah berkata ada seorang datang kepada Abu Abdillah, yakni datang jumpa Imam Ahmad. Jadi ditanya dekat Imam Ahmad, Abu Abdillah kunyah Imam Ahmad, dia tanya, apa yang aku harus tinggalkan daripada bacaannya? Maka Imam Ahmad menjawab, idgham dan kasr, tidak dikenali dalam salah satu lughatil Arab, dalam lughah Arab. Idgham dengan kasr. Baik, kemudian maknanya kalau bacaan tu, kalau bacaan tu dia terkeluar daripada kaedah bahasa Arab, maka dia dianggap sebagai bacaan yang tidak muktabar. Maknanya dibenci, bacaan yang terkeluar daripada qanun al-Arab, lughatil Arab. Jadi kalau kita baca ikut tajwid, ikut hukum tajwid yang sedia ada ni, memang tak ada masalah, tak ada masalah kan. Tapi yang ada perbahasan yang menjadi polemik tu bila dia masuk tarannum tu. Hak tu dulu anda pernah bincang isu tu, tapi orang semua tuduh kita ni sesat lah benda kan. Tak apa lah. Pasal orang, pasal mungkin anda tak ada hikmah ketika menjelaskan tu kan. Tapi dulu anda ingat je waktu jadi orang kata kita ni sesat apa kan, pasal kita tegur isu tarannum tu kan. Tapi tak apalah, anda pun malas nak, kita malas nak panjangkan lagi, tapi kita suruh serahkan kepada ahli je lah. Serah kepada ahli. Kalau kata ada ahli yang betul-betul layak, yang dalam tu kata tak apa, benda tu tak ada masalah, silakanlah ikutlah kan. Pasal kita bukan ahli qiraat dan kita bukan juga ahli tarannum kan. Jadi tak apalah. Tapi yang kita nukilkan adalah pendapat ulama yang memandang bahawasanya hal tersebut adalah termasuk dalam kita kata min muhdatsatil umur, perkara yang kita kata tasannu', termasuk dia takalluf, tanattu' dalam bacaan Quran. Baik, bukanlah kita cakap tarannum tu tak boleh secara mutlak kan, tetapi berlebih-lebihan. Itu maksudnya, berlebih-lebihan. Sebab tu tarannum dia tak termasuk dalam ilmu tajwid tu. Kalau kita belajar tajwid, tak belajar tarannum pun okey lah kan, kita boleh dah baca Quran. Tapi masalahnya orang hari ni dia jadi package, dia letakkan package tajwid tarannum. Sampai ada yang anda ingat lagi waktu anda mengajar kat Yayasan Taklim tu, ada seorang makcik ni, dia mai jumpa, dia cerita pasal anak dia atau cucu dia ambil satu exam ni tajwid lepas tapi tarannum tak lepas, pasal anak atau cucu dia tu dia mungkin suara tak sedap kot. Suara tak sedap terus tak lepas, maknanya dia sedih lah, dia nampak cacat lah result anak atau cucu dia tu kan. Tajwid okey, tiba-tiba tarannum fail lah, macam itulah. Tarannum dia tu macam fail lah, ataupun macam dapat markah sikit lah kan. Jadi dia kata ni ni betul ke macam mana kan. Dia kata kalau ikut yang betul-betul kan, tarannum tu tak ada pun. Tarannum tu
fuduli ya. Maknanya fuduli ni maknanya tambahan lah. Kalau nak belajar pun tambahan kan. Tapi bukan benda yang kita kata lazim, benda yang lazim. Tajwid tu yang penting kan. Tajwid tu yang wajib kan. Tajwid wajib. Taranum tu tak pun. Tapi bila dia dah jadi package kan. Dah jadi package ini kemudian dibuat marketing lagi kan. Jadi susah lah. Jadi benda tu kita kata kena perbetulkan lah. Kan? Kita kena perbetulkan. Tapi susah. Orang akan kata kita ni tak suka Quran. Orang akan tuduh kita ni apa macam-macam lah. Biasalah. Macam biasalah. Dia orang akan tuduh kita W lah kan. W wasabi wahabi bila kita cakap je benda yang macam ni, orang tak ada objektif kan. Tak apa, kita kata benda ni kalau kita rasa benda tu disyariatkan, okay, buatlah kajian, buatlah tesis ke untuk untuk bantah balik fatwa-fatwa ulama yang awal ataupun fatwa-fatwa ulama yang kontemporari yang mengkritik bacaan-bacaan macam ni. Okey, silakan buat kajian, buat kajian untuk defend kan. Kemudian untuk ni kan, tak ada masalah kan. Benda tu terbuka kan. Dalam lapangan akademik benda tu terbuka. Tetapi kita tegur bila ada benda-benda ni bila dia melampaui batas. Kan, yang melampaui batas. Sampai ada orang yang yalah, dia akhir sekali natijah dia kalau kita tengok majoriti sekolah-sekolah agama yang ada di negara kita ni, dia punya nilai khasaih atau nilai tambah dia ada pada, dia bukan ada pada bertambahnya ilmu seseorang tau, tetapi dia lihat sedap atau tak suara seseorang. Sebab itu anda boleh cakap, anda berani cakap pasal kita datang daripada produk sekolah agama ni. Kebanyakan sekolah-sekolah agama yang ada sekarang ni dia menekankan kalau baca Quran mesti taranum, suara sedap. Sebab tu jadi nasyid kan. Budak-budak kita itu nasyid juga, kita tahulah kan. Budak-budak masuk nasyid. Itulah menunjukkan dia punya apa kita kata tahap apa panggil keilmuan seseorang pelajar tu ditentukan dengan atau tahap credibility seseorang tu ditentukan dengan sejauh mana dia boleh suara dia sedap ataupun sejauh mana dia boleh melagukan Quran. Dan akhir sekali dia jadi apa? Sama macam kita kata budaya jahiliah lah. Mengagungkan kita kata seseorang itu base pada nyanyian, base pada suara. Jadi tak ada beza dah antara orang hantar sekolah agama pergi dengan untuk hantar pergi sekolah bukan agama. Kemudian dengan masyarakat yang mengagungkan suara artis-artis yang menyanyi dengan masyarakat yang mengagungkan suara-suara qari. Ada beza? Dah tak ada beza. Cuma beza dia Quran yang ni pakai Quran, yang tu menyanyi. Itu je beza dia. Kan? Jadi end up jadi penyanyi. Sebab tu anda berani cakap sebab apa kita lahir dalam sistem pendidikan ni, dan kita anda boleh cakap kalau kita bergantung semata-mata dengan silibus pendidikan yang ada di sekolah menengah atau sekolah rendah, memang tak boleh jadi alim. Kecuali kalau orang tu dia pergi belajar di luar, dan alhamdulillah kita antara orang yang belajar kat luar dan dia ada, maknanya dia ambil inisiatif yang lain. Maknanya dia ditambah. Tapi kalau mengharapkan sistem pendidikan di negara kita sahaja, dia akan jadi macam itulah. Sekarang ni mungkin dah ada penambahbaikan lah, kita tak nafikan, mungkin ada penambahbaikan. Tapi anda cakap ni base pada yang zaman kita. Yang zaman kita tu. Maknanya tahap pencapaian student dan sebagainya ataupun hanya dilihat, memanglah akademik tu ada, bukan kita tak kata akademik tak ada kan, ilmu tu ada. Cuma kita nampak apa yang menjadi sampai tahap tu anda teringat lagi macam mana ada orang yang sampai tahap dia stres, dia student yang dia rasa macam terpinggir disebabkan oleh dia tak mempunyai suara yang sedap. Sebayang kan? Dia jadi kan, sama macam yang anda cerita apa seorang makcik atau seorang nenek kepada cucu dia ataupun ibu kepada seorang anak dia tu, yang dia cerita tentang result anak dia tu exam kan, tajwid apa semua okey, tiba-tiba sampai taranum tu anak dia jadi down. Dia cerita cucu dia jadi down dan macam itulah lebih kurang. So macam kita kata kita nak salah siapa kan? Adakah kita nak salah budak tu? Sebab ialah suara ni benda tabi'i. Benda yang tak boleh kita paksa sebenarnya. Tapi bila kita belajar taranum, dia memaksa kita untuk ikut kita kata apa?
nada atau rhythm yang ada dalam tarannum tu. Kita memaksa sebenarnya. Dan itu yang sampai tahap jadi kalau orang tu suara dia dah buruk, dia lagi buruk, atau suara dia tak sedap lagi tak sedap, atau jadi sumbang sebab dia memaksa. Dan tak nafi kan, memanglah ada orang yang dia train lah, memang sedap lah suara dia, tak nafi kan. Tetapi semua ini terangkum pada ingatan Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kita cek balik hadis tu. Kalau tak salah adalah hadis riwayat Imam Ahmad hadis berkenaan dengan akhir zaman nanti akan ada golongan yang yattakhizunal Quran mazamira. Mereka yang menjadikan Al-Quran ini hanya kita kata nyanyian. Ini memang sahih hadis. Golongan yang mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran hanya sebagai nyanyian. Dalam hadis dalam Sahih Al-Jami'. Hadis sahih. Hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, akhafu alaikum sittan, imaratus sufaha, wa safkud dima, wa bai'ul hukmi, wa qati'atur rahmi, wa nashwan yattakhidhuna al-Quran mazamira, wa kathratu syurat, atau wa kathratu syart. Baik. Maksud hadis ni, Nabi kata aku paling takut, akhafu alaikum, aku paling takut berlaku pada kalian 6 perkara. Sittan. Dalam sebahagian riwayat disebutkan badiru bil a'mal sittan. Bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Baik. Pertama, imaratus sufaha. Kepemimpinan ataupun kepimpinan orang-orang yang safih, orang yang bodoh. Maknanya orang yang bodoh jadi pemimpin. Kita nampak dah sekarang. Tak payah sebut kita nampak dah kan. Dah nampak dah. Orang yang bodoh, orang yang tak layak, safih, jadi pemimpin. Wasafkud dima. Yang kedua, pertumpahan darah. Bunuh dan sebagainya. Kes bunuh pun banyak. Wa bai'ul hukmi. Bai'ul hukmi ni maknanya menjual beli pemerintahan. Menjual beli pemerintahan termasuklah rasuah, nak dapatkan jawatan, dia bayar. Nak dapatkan jawatan ni dia lobby, bai'ul hukmi. Jadi nak dapatkan jawatan pemerintahan tu mudah lah, dengan kalau ada orang tu ada duit banyak, dia boleh beli. Dia boleh beli keputusan mahkamah, dia boleh beli hakim, dia boleh beli macam-macam. Bai'ul hukmi. Ni Nabi SAW dah sebut. Yang kelima, yang keempat, waqati'atur rahmi. Memutuskan silaturahim. Ini banyak. Yang kelima, nashwan yattakhiduna mazamira wa yattakhizuna al-Quran mazamira. Akan munculnya golongan yang mereka menjadikan Al-Quran hanyalah seperti nyanyian. Mazamira kat sini maknanya dijadikan seruling kan. Jadikan nyanyian. Quran hanya dijadikan nyanyian. Yang ni kalau kita tengok mazamir ni jamak kepada mizmar kan. Maknanya adanya orang yang menjadikan Quran ni dinyanyikan, dilagukan, yataghannuna bihi wa tamashaddaqun wa yatuna bihi naghamatin mutribah. Maknanya sampai tahap orang akan berbangga-bangga dengan apa? Quran ni hanya dengan bacaan, hanya dengan nyanyian, hanya dengan lagu saja. Jadi hanya dia berlazat-lazat dengan lagu yang ataupun taranum yang didengar tu. Ini berlaku sekarang kan. Tak percaya, pergi tilawah Quran. Cuba tanya apa kamu faham daripada ayat ni? Cuba huraikan. Tak. Dia keluar, oh sedapnya bacaan Qori tu. Sedapnya bacaan. Ya, pasal dah bertanding pun atas dasar siapa yang paling sedap kan. Paling sedap. Jadi kalau dibuat lain lah, kalau dibuat majlis tilawah Quran, kemudian dia suruh tafsir sekali kan. Pagi tafsir sekali. Kau baca ni, kan, baca ikut tajwid. Okey, kemudian baca macam hafazan tu praktikal. Majlis hafazan Quran tu bagus kan. Dia kita kata dia lebih baik lah berbanding dengan tilawah semata-mata kan. Kalau buat hafazan Quran tu okey, bagus.
Tapi kalau buat semata-mata tilawah tu macam dia tak sampai maksud. Maksudnya dia sampai maksud, tapi maksud dia hanya dia lebih pada lebih pada berat pada kita kata nak masuk pada hadis ni, nak masuk dalam apa yang Nabi ancam ni. So kita kena hati-hati ni, maknanya orang ramai tak perasan benda ni, sebab benda-benda ni kita kata termasuk dalam min alamati sa'ah, termasuk dari tanda-tanda kiamat. Kita dah tengok, tapi orang kurang orang yang nak ingkar benda tu. Kan, kalau ingkar dia kata kita ni kita ni tak betul lah, kita sesat pula, kita tak suka Quran pula, dia kata. Kan. Yang keenam adalah wakathratu asyurt. Asyurt ini maksudnya polis, ramainya orang yang membantu pemerintah ni, sebab dah banyak dah kezaliman, jadi banyaklah nak kena adanya pengawal, adanya polis dan sebagainya. Itu juga antara alamat sa'ah, antara tanda-tanda kiamat. Ramainya pengawal, ramainya polis, ramainya bodyguard dan sebagainya. Itulah termasuk asyurt. Syurtah kan, kita kata syurtah polis kan. Dia adalah ulama bahas kan, a'wanul zalama, a'wanul wula, pembantu-pembantu orang yang zalim, pembantu-pembantu pemimpin, yang jadi pengawal, yang jadi bodyguard. Itu banyak. Sebab apa? Zalim tu banyak. Orang tak selamat lah kan. Jadi orang pun lantiklah ni jadi bodyguard dia. Orang pun adalah pemimpin tu pun adalah dia punya polis, pengiring dia dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Kan? Termasuk apa tanda-tanda yang kita sebut tadi? Orang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Yattakhizuna al-Quran mazamira. So hadis ni hadis yang sahih. Kita kena takut lah. Kena hati-hati lah. Kan, kena hati-hati. Jadi orang yang mungkin yang terlibat dalam majlis tilawah Quran, maksud dia kena ni lah, dia kena bagi apa, kita kata kena, kalau kita taklah sampai tahap nak kata suruh batalkan kan. Tak adalah sampai kita sampai tahap tu kan, suruh batalkan majlis tilawah Quran. Tak, majlis tilawah Quran majlis yang penuh baik yang kita kata majlis yang baik asalnya kita kata buat pertandingan bacaan Quran ni, asalnya kita kata diharuskan. Maknanya, dan bahkan kita kata benda tu dituntut bila ada melibatkan kita kata untuk menggalakkan tasjid, untuk menggalakkan orang untuk membaca Quran, untuk menggalakkan orang untuk menghafal Quran. Jadi benda tu asalnya bagus kan. Kita taklah sampai orang kata ada orang fitnah ana dulu waktu ana keluar kenyataan tu, depa fitnah kata ana suruh batal. Tapi depa tak sebar lah. Depa cakap belakang-belakang kan. Depa kata ni kalau ikut dia ni habis kena batal kan. Dia buat fitnah. Kita tak kata sampai kena batal, kita kata kena perbaikilah. Mungkin majlis tilawah tu tak perlulah. Kan selalu kalau majlis tilawah tu kemudian diselang-seling dengan nasyid kan. Dia apa function tilawah tu? Kalau kau rasa bacaan Quran tu tak boleh menghiburkan kau sampai kau nak kena suruh orang menyanyi pula, jadi itu masalah lah. Jadi nampak sangat kau jadikan Quran tu sebagai nyanyian saja kan. Kalau betul-betul nak buat, tak payahlah selang-seli dengan nasyid apa semua kan. Cukup baik pertandingkan bacaan Quran, bacaan tak apalah, kita kata nak baca dengan taranum pun sekalipun. Tetapi kita kata apa? Kena maknanya kena berpada-pada lah. Kan? Kemudian kena perhalusi lah pula. Macam contoh hukum wanita mendengarkan bacaan dia dengan suara yang lunak tu di hadapan lelaki, di hadapan penonton-penonton tu. Itu banyak benda yang kena ubah sebenarnya kan. Macam dulu tak salah Allah yarham Tuan Guru ni Aziz ada tegur benda tu kan, lama dah rahimahullah kan. Isu negeri Kelantan tu dia tak hantar wakil wanita dia kan. Tapi itu satu bentuk usaha yang baik lah. Maknanya mungkin perempuan buatlah dengan perempuan kan. Tertutup dengan perempuan kan. Tak payahlah sampai lelaki pun dengar. Jadi masalah lah kan. Itu jadi fitnah sekarang ni bila kita tengok qari'ah yang baca Quran yang muda-muda dan sebagainya. Jadi bila baca Quran, even dia baca dekat YouTube pun, kita tengok ada orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia. Maksudnya kita tengok komen-komen yang tak baik tak bagus kan, maksudnya menimbulkan fitnah. Jelas menimbulkan fitnah kalau perempuan kalau perempuan baca Quran dengan mendayu-dayu dengan lunak kan. Sedangkan dalam Quran Allah Taala suruh dikeraskan suara dia kan, dalam surah Al-Ahzab atau surah An-Nur. Imam Al-Baghawi ada sebutkan, maksudnya disunatkan perempuan wanita untuk
mengeraskan suaranya apabila dia berkata-kata, apabila dia berucap dengan lelaki ajnabi. Sunnah. Tapi tiba-tiba kau baca Quran, lunakkan bacaan Quran. Jadi tak sampailah maksud. Kan? Tak sampailah maksud. Kita kata maksud apa, kita kata perintah Allah tu. Jadi macam mana? Kan? Jadi kita kata benda tu, kita kata bukanlah kita sampai tahap kita nak suruh batalkan apa, tak, bukan. Orang-orang agama itulah yang kena perbaiki. Ini yang kerja orang-orang, kerja pejabat agama apa semua tu, JAKIM apa semua tu. Tapi ialah sekadar, kalau buat tu sekadar nak ikut adat, nak ikut ini adat kebiasaan buat secara tahunan, itu tak payah. Maknanya buat event yang lain pun boleh kan. Maknanya, tapi ini belum melibatkan agama kan. Maksudnya kita kena nilah, ada proses. Kita kata ada islah, ada perbaikan, maknanya ada benda-benda yang apa, kita tu kita apa yang ada yang bercanggah tu kita ni kan. Maksud kita kata itulah sebenarnya apa fungsi apa dia kita kata amar makruf nahi mungkar kan. Maknanya orang yang ada dalam yang terlibat secara langsung penganjuran. Tapi kebanyakannya tu kita kata Allah musta'an, kebanyakan tak tahu pun kan. Ada yang buat yang anjurkan, dia sendiri pun tak faham, dia pun sendiri tak tahu tentang apa yang batas-batas yang boleh dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Tapi orang dah anggap benda tu normal lah kan. Kata apa masalahnya, kita dah buat setiap tahunan. Tapi masalahnya kita kata, tapi kita bincang dari sudut apa? Dari sudut kita kata sudut pandang yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim dan juga ulama-ulama yang terawal. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi, Ibn Qutaibah yang kita sebutkan tadi. Jadi kita bukan cakap benda yang baru tau. Sebab benda ni dah ditegur lama oleh ulama-ulama lama, ulama-ulama yang terdahulu. Cuma kita baru tahu. Kita baru tahu. Kita yang ke belakang sebenarnya. Kita yang tak maju sebenarnya. Tapi kita rasa kita maju, kita rasa kita ke depan. Tapi sebenarnya kita yang mundur ke belakang. Sebab kita tak lihat bagaimana apa dia mauqif, pendirian-pendirian para ulama yang terdahulu di kalangan ahli tahqiq. Baik. Kemudian Hasan bin Muhammad disebutkan di sini wa sa'alahu al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Harith ataqrahu an yata'allama ar-rajul tilka al-qira'ah qala akrahuhu ashadd karaha innama hiya qira'atun muhdathah wa karihaha shadidan hatta ghadiba. Baik. Hasan bin Muhammad Harith pernah bertanya kepadanya, yakni kepada Imam Ahmad, apakah engkau tidak suka jika seseorang itu mempelajari bacaan tersebut? Maknanya lenggok dan juga cara bacaan tersebut. Maka dia menjawab, aku sangat membencinya. Itu qiraat yang diada-adakan. So Imam Ahmad kata hiya qiraatun muhdatsah. Bacaan yang kita sifatkan tadi tu. Ma qara'a biha ahadun. Tidak ada satu pun ataupun dikatakan wa karihaha syadidan hatta ghadiba. Dia sangat bencilah bacaan macam tu. Dan dia sangat tak suka bacaan macam tu. Wasalahu Abdullah ibnuhu anha faqala akrahu al-kasr syadid wal idja'. Ditanya tentang bacaan oleh anaknya. Ini yang sebelum tu kan. وروى جعفر محمد أنه سئل عنها فكرهه وقال كرهها ابن إدريس وأراه قال عبد الرحمن بن مهدي قال ما أدري أيش هذه القراءة ثم قال وقراءتهم ليس تشبه كلام العرب وقال عبد الرحمن بن مهدي لو صليت خلف من يقرأ بها لأعدت الصلاة ونص أحمد على أنه يعين وأنه رواية أخرى أنه لا يعين والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف. Baik. Jadi disebutkan di sini riwayat daripada Abdul Rahman bin Mahdi, daripada Ja'far Muhammad, ditanya tentang bacaan yang macam itulah. Bacaan yang kita kata yang melampau-lampau ni, yang ghulu, yang melampaui batas, disebutkan oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Dia kata aku tak tahu ni bacaan apa, aku pun tak tahu. Kan? Macam yang kita kata kita dengar bacaan yang melampau-lampau ni lah. Thumma qala wa qira'atuhum laysa tushbihu kalam al-Arab. Kemudian dikatakan oleh Abdul Rahman Mahdi, bacaan mereka itu tak sama seperti bacaan orang Arab. Kan? Wa qala Abdul Rahman Mahdi law sallaitu khalfa man yaqra'u biha la a'adtu salah. Kata Abdul Rahman Mahdi, katanya
Kalau aku solat belakang orang yang baca macam ni, aku akan ulang solat. Maknanya batal solat aku. Itu dia kan. Sampai tahap tu sekali Baik. Sampai tahap tu sekali. Wa nassa Ahmad ala annahu yu'id. Dan dinaskan oleh Imam Ahmad bahawasanya kalau orang baca bacaan yang melampau-lampau ni, maka dia perlu mengulangi solat. Maknanya dalam sebahagian riwayat lagi dikatakan tidak perlu diulangi. Dia ada dua riwayat lah. Ada dua riwayat. Ada kata yang perlu diulangi, ada kata yang tak perlu diulangi. Dia ihtimal dia kat sini, kemungkinan dia kalau yang diulangi tu kalau sampai tahap bacaan dia terkeluar daripada makna. Terkeluar daripada makhraj huruf yang maklum, terkeluar daripada makna. Maknanya dia baca tu sampai tahap surah Al-Fatihah tu dia baca tukar makna terus. Sin jadi dia tukar jadi sin jadi shin ke contoh kan. Ihdinas syiratal mustaqim ke, qaf jadi kaf ke, kim ke, dia baca macam tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin misalnya, ain tu jadi a ke, ditukar, maknanya boleh bertukar makna. Itu boleh jadi tak sah lah. Bila tak sah, bila baca bacaan solat, bacaan Fatihah. Itu mungkin maksud Imam Ahmad bila kata perlu diulang solat. Tetapi kalaulah bacaan tu dia mungkin ada sikit melampau tetapi tak melibatkan makhraj huruf atau tak melibatkan hak-hak huruf, tak melibatkan tertukar hukum tajwid ke ataupun kita kata ubah makna ke, maka itu la yu'id, tak diulang solat dia. Kalau ada setakat ada taranum sikit-sikit tu kan, ada terlebih sikit idgham ataupun terlebih sikit kita kata dia punya bacaan tu terlebih sikit, mungkin mat dia terlebih sikit lah, mungkin taklah sampai tahap diulang. Itulah maksud dia, kita kata taujih dia. Wal maqsudu anna al-a'immata karihu tanattu' wal ghulu fi an-nutq bil harfi. Maksudnya nak disampaikan di sini, imam-imam, ulama-ulama kita mereka membenci perbuatan tanattu', melampau-lampau, wal ghulu, ekstrim dalam membaca Quran, dalam fi an-nutq bil harfi, dalam mengeluarkan huruf-huruf tu. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار أهل كل لسان على قراءتهم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحرف ليس من سنته. Barang siapa yang betul-betul memperhatikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengakuan Rasulullah, takrir macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar sahabat baca yang base pada dibaca tu dengan lisanul Arab, dibaca dengan bacaan Arab, bacaan yang tak keluar daripada kaedah lughah al-Arabiyah, baca dengan bacaan yang benar, mengikut tajwid yang benar, maka akan jelaslah kepada dia bahawasanya sikap tanattu', sikap melampau, tasyadduq. Yang tasyadduq ni kita boleh kata istilah yang digunakan untuk orang yang membuat-buat, maksudnya menyusah-nyusahkan sebutan huruf tu, dibuat-buat, maksudnya dia menyusah-nyusahkan sampai tahap menyusahkan. Wal waswasah, dan juga waswas ni macam tadilah, dia nak keluarkan huruf tu dia 3-4 kali dia keluar dalam mengeluarkan huruf, maka itu semua bukan termasuk daripada sunnahnya. Baik, jadi itu antara apa yang kita sempat untuk bincangkan pada hari ini. Baik, bab ni Ana tak berani nak buka soalan, pasal kita bukan ahli. Ini kalau bab lagi orang tanya macam mana contoh tanattu' tu, yang ni boleh rujuk secara spesifik lah, tafsil. Ini kena rujuk ahli Quran lah. Kena rujuk orang yang pakar dalam tajwid, orang yang pakar dalam qiraat, orang yang pakar. Itu ana sendiri dia. So kita yang bukan bidang kita berhentilah. Ni yang kita sampai ini setakat ni kita boleh cerita. Tapi tafsil, orang tanya kan, Ustaz bagi contoh Ustaz, macam mana contoh bacaan yang ghulu ni, contoh bacaan yang tanattu'. Jadi ana nak cerita detail tu, kita bukan ahli. Kita bukan ahli, jadi kita kata rujuk ahli dia. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kena hati-hatilah, kena cari yang qari ataupun orang alim di kalangan yang alim dalam Quran ni, cari yang ahli sunnah lah. Cari yang ahli sunnah, cari yang salafi. Kalau cari yang ahli bid'ah, itu yang hak dia. Hak yang bid'ah pun dia kata sunnah. So kita cari ahli, itu kita kata ahli Quran,
Orang yang pakar dalam qiraat, orang yang pakar dalam tajwid yang sunnah. Yang dia muaf, dia ikut sunnah, dia orang yang salafi. Dia bukannya orang yang suka panggil menyeleweng-nyeleweng ni kan. Orang yang suka apa? Suka kita bagi alasan-alasan yang tak benar lah. Allah musta'an. Kita boleh bagi contoh yang mudah, maknanya kalau kita nak dengar bacaan-bacaan yang betul-betul bacaan yang betul, rujuklah bacaan-bacaan yang paling kita kata yang diterima oleh ulama-ulama qurra, di kalangan qurra apa yang makruf, macam kita kata imam-imam di Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, kemudian syekh-syekh yang qurra yang dikenali kan, yang macam Syekh Minsyawi kan, kemudian Abdul Basit, kemudian ya bacaan-bacaan mereka tu kita kata bacaan yang kita kata yalah memang ada mulahazat lah pada sebahagian masyayikh tu bagi sebahagian syekh yang yang qari yang hebat-hebat juga. Kita macam contoh kita tengok bacaan Syekh Ali Huzaifi Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Tengok contoh Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah, bacaan beliau. Contoh lagi bacaan imam-imam Masjidil Haram, tak kiralah Su'ud Syuraim ke, Abdul Rahman Sudais ke kan. Itulah bacaan-bacaan yang memang diakui lah, maknanya bila mereka baca dan kaset-kaset mereka ataupun audio-audio bacaan mereka tu sebenarnya dah ada tapisan. Itu juga antara perkara yang kita perlu ambil macam kita nak pilih kan. Tapi sekarang ni bacaan-bacaan qari yang baru pun banyak dan kadang-kadang yang kita kadang-kadang yang kita risau tu yang bukan ahli dia. Yang bukan ahli dia baca Quran tu jadi pelik-pelik tu lah. Tapi kalau kita ambil daripada ahli dia, alhamdulillah insya-Allah kita takkan dengarlah bacaan-bacaan yang melampau-lampau kan. Syekh Aiman Suwaid kalau tak salah ada juga dia ulas isu ni, dan banyak jugalah dah disebarkan tentang teguran-teguran dia terhadap bacaan-bacaan yang ni, dan contoh-contoh tu dia ada sebut. Boleh carilah Syekh Aiman Suwaid, pakar qiraat, pakar tajwid Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambunglah jawapan Imam Ibnul Qayyim pada syubhat-syubhat orang-orang yang was-was ni. Baik. Baik. Jadi saya cukup setakat itu. Barakallahu fikum wa iyyakum. Sama-sama. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.